Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita duduk di dalam majlis ilmu yang mana sepatutnya malam ini solat Ustaz Arsyad, manakala mungkin beliau tak berapa sihat, tidak dapat hadir, maka saya mengambil peluang untuk mengisi kekosongan yang ada ni. Sama-sama kita kongsi ilmu, insya-Allah. Dan pada malam ni kita sambung pada kitab membongkar rahsia syurga dan neraka ni. Baik. Diceritakan bahawa Nabi telah melihat Sidratul Muntaha. Berhampiran dengan Sidratul Muntaha tersebut terdapat syurga makna. Keterangan lain terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menuturkan berdasarkan cerita dari Anas radhiyallahu anhu dalam kisah Isra. Pada akhir hadis disebutkan, kemudian aku berangkat bersama Jibril dan sampai pada suatu tempat yang disebut Sidratul Muntaha. Tempat itu diliputi berbagai warna yang aku sendiri tidak ketahui. Lalu aku masuk ke dalam syurga. Ternyata di situ terdapat tempat yang tinggi yang diperbuat daripada mutiara dan debunya diperbuat daripada kristal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini salah satu hadis yang mengisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, yang mana apabila sampai ke langit yang tertinggi, yang mana di situ malaikat dah tak boleh naik dah. Dalam satu riwayat menceritakan sampai pada tahap pintu, habis pintu langit yang teratas ni, yang pertama ni, nak sampai naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berkata kepada Nabi apabila diketukkan pintu. Lalu Jibril ni kata pada Nabi SAW, aku hanya boleh sampai di sini saja, dan pergilah engkau naik ke atas. Ni dalam satu riwayat yang lain diceritakan hanya Nabi SAW yang sampai ke Sidratul Muntaha. Bila sampai di sana diceritakan dekat Sidratul Muntaha ada satu syurga
syurga makna. Yang mana dalam syurga makna ni, bila Nabi masuk, Nabi tengok dalam syurga ni berbagai-bagai warna yang Nabi sendiri tak tahu nak menamakan apa warna tersebut. Ni indahnya syurga. Kalau syurga tu kita tahu warna yang warna syurga macam ni. Dalam syurga ada warna putih, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna hitam, ada warna ungu. Jadi kita dah dapat dah membayangkan, oh syurga macam ni. Kita dah tengok di dunia. Tak. Tapi Nabi nak cerita ni, dalam syurga ni, warna yang ada dalam syurga ni memang tak pernah ada, tak pernah nampak di atas dunia. Ni indahnya syurga. Kalau kita nak tahu warna tu macam mana, kena banyak lakukan amal kebaikan, mencari keredaan Allah. InsyaAllah kita akan tahu apa warna tu. Dan di situ juga ada satu tempat tinggi sikit lah. Kalau sini orang Perak ni dipanggil cangkat, tempat tinggi sikit daripada biasa. Ada satu tempat tinggi ni yang diperbuat daripada mutiara. Tempat tu kira dia punya lantai tu dibuat daripada mutiara, dan debu-debu dia, hiasan-hiasan tepi tu daripada kristal. Nampak? Siapa yang dapat duduk situ? Dalam riwayat yang lain mengatakan yang dapat duduk di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Riyadus Salihin, dalam kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat, maksud dia dalam satu syurga tu ada satu tempat yang mana aku bercita-cita nak duduk di situ. Nabi bercita-cita nak duduk di situ, berhajat nak duduk di situ. Dan Nabi pesan, barang siapa yang apabila dilaungkan azan, muazzin melaungkan azan dan dia menjawab kembali laungan tersebut, dan selesai azan dia berdoa, sampai pada akhir azan tu dia berdoa la ilaha illallah, dan dia berselawat kepadaku sebelum dia berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat tu berbagai cara lah. Saya bagi contoh selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtah. Cukup, stop. Dakhalal jannah. Senang tak? Salah satu cara Nabi ajar kita, di samping Nabi nak bercerita duduk di tempat ni tadi, dan Nabi ajar pula umat dia bagaimana nak masuk syurga. Nampak? Ni salah satu amalan yang boleh membawa kita kepada syafaat Nabi dan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan jawab doa aja. Azan tu bila muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Bila muazzin azan sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah, kita pun jawab la haula wala quwwata illa billah.
hayya 'alal falah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nabi sebut siapa yang baca tu masuk ke syurga. Di samping Nabi nak duduk ni, inilah tempat yang diceritakan Nabi. Dalam satu syurga ni ada satu tempat tinggi. Yang tempat lain orang lain tak boleh duduk. Orang lain pun orang kata nak bercita duduk tapi tak dapat. Aku bercita-cita nak duduk di situ. Siapa yang apabila muazzin laungkan azan dan dia menjawab laungan azan tersebut, lalu ketika sudah selesai azan dia berselawat ke atasku dan membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dakhala al-jannah. Maka masuk dia ke syurga. Di samping Nabi nak duduk situ, di samping tu juga Nabi ajar bagaimana nak bagi umatnya masuk ke syurga juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok, kalau kita baca buku-buku sirah, buku-buku riwayat ni, banyak fadilat-fadilat, banyak fadilat yang boleh membawa kita untuk masuk ke syurga. Tapi berapa ramai? Dan apakah amalan tersebut bertepatan? Betul tak bagaimana cara yang Nabi ajar? Dan lagi satu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam satu kitab Nabi sebut, dalam satu riwayat Nabi sebut, apabila kamu selesai solat, dalam keadaan kamu masih duduk lagi tahiyat, duduk tahiyat dah bagi salam masih, tapi kita jangan terus bersila, duduk dalam keadaan tahiyat tanpa bercakap dengan siapa-siapa lagi. Siapa yang baca Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma antas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Barang siapa yang ketika selesai solat masih duduk di dalam tahiyat, kedudukan tahiyat, masih duduk dalam kedudukan tahiyat tanpa mengalihkan kaki dan bercakap-cakap, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka Allah Ta'ala akan hapuskan 10 kejahatan yang dia lakukan, dan Allah Ta'ala akan menambah 10 kebaikan pada dirinya. Tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala akan angkat darjatnya 10 tingkat. Ni kelebihan. Kita tahu lepas mayang la ilaha illallah, tapi tata cara yang Nabi ajar macam mana? Ni kadang-kadang bila kita selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus duduk bersila. Dapat tak manfaat? Kalau mengikut pada
pencerahan daripada ulama'-ulama' tak dapat. Yang dapat zikir tu aja, fadilat tu tak dapat. Pahala zikir tu, la ilaha illallah tu, setiap kali kalimah Allah yang kita sebut tu dapat kebaikan. Tetapi fadilat yang Nabi sebut, dihapuskan 10 kejahatan, dihapuskan ditambah 10 kebaikan, dan diangkat 10 tingkat darjat, tak dapat. Sebab tu kena tahu. Melainkan kalau seseorang itu ada kesulitan, tak boleh duduk lama, membuatkan dia kalau duduk lama dia jadi krem ke apa ke, tak boleh bangun, itu lain. Tapi kita yang sihat bugar ni, inilah dia fadilat ni ambil. Kita nak dapat kebaikan, nak menuju ke pintu syurga Allah, nak beramal, kena tahu juga sekurang-kurangnya, amalan ni fadilat dia macam ni, kaifiat dia macam ni, baru betul. Baru kita tahu, kena buat macam ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh amalkan. Ini bukan saya cakap, ini Nabi SAW yang bersabda dalam satu hadis yang sahih. Kita dah habis bagi salam, kita duduk dulu. Ketika mana ni? Apakah 5 waktu kita nak baca, nak duduk dalam keadaan ni, dan kita nak baca 10 kali? Apakah 5 waktu solat? Tak. Hanya solat subuh dan maghrib sahaja. Hanya solat subuh dan maghrib sahaja. Ini termaktub di dalam riwayat hadis Nabi SAW. 2 waktu saja. Nampak kelebihan. Sama juga kita baca wirid selepas solat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar, ni dengan nar ni domir bagi saya dan kami. Kita nak baca ni boleh, nak baca na boleh. Kalau nak baik kita ikut pada hadis, nak dapat kita ragu-ragu kita ambil ikut pada hadis. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nabi sebut, siapa yang baca zikir ni Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas solat subuh, maka kalau dia mati pada siang hari itu, tidak akan masuk dia ke neraka. Dan barang siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas solat maghrib, kalau dia mati pada malam itu, tidak akan masuk dia ke dalam neraka. Nampak tak? Nabi dah ajar dah banyak dah. Sebab tu kalau kita tengok, ada ulama' dia susun balik. Sebab wirid Nabi berwirid selepas solat ini ada riwayat, bukan tak ada riwayat ya. Nabi wirid selepas solat ada riwayat, bukan tak ada riwayat. Seperti mana ada individu lain, ada puak lain kata tidak ada wirid lepas solat. Nabi ada wirid selepas solat. Dan ketika mana selesai solat, Nabi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ni yang Nabi baca. Tapi kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna bil jannati bisalam. Betul? Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ini yang kita baca, betul? Mungkin ada riwayat tapi saya belum jumpa lagi. Yang saya jumpa wirid yang Nabi baca selesai solat, Nabi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali.
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ni salah satu wirid yang Nabi baca. Ada lagi tak wirid yang Nabi baca? Ada. Ayatul Kursi. Nabi menyuruh Ayatul Kursi. Ayat kursi ada. Zikir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada. Sebab ada dalam satu hadis Nabi sebut, siapa yang baca zikir lepas solat, dia baca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan dicukupkan 100 itu dengan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak tak? Ada zikir yang kita dah biasa dah lazim, Nabi pun baca. Cuma pada la ilaha illallah tu, lepas habis Allahu akbar itu, kita biasa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis tersebut Nabi tak sebut yuhyi wa yumitu. Nabi sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nak tambah boleh ke? Boleh, kerana ia itu zikir bersifat membesarkan Allah. Boleh, tak ada masalah. Ni yang nak diceritakan. Nabi juga berwirid, ada wirid. Ada lagi tak Nabi wirid? Ada. 3 kul. Qul huwallahu ahad sampai habis. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. La ilaha illallah, zikir la ilaha illallah 100 kali. Ni menunjukkan Nabi ada buat, dan tak salah kalau kita buat. Cuma khilaf itu kita berwirid secara jahar dengan laungan yang kuat dan sir, suara perlahan. Itu saja khilaf. Kalau ada yang mengatakan Nabi tak ada wirid, itu majhul, kita tak mau, kita tolak. Nabi ada wirid. Dan setiap wirid-wirid tu ada apa fadilat-fadilat yang Nabi sebut. Inilah untungnya kita. Buat sikit ada fadilat, buat sikit ada fadilat. Fadilat ni untuk apa? Bukan kita nak kejar fadilat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita beramal ni, kita ikut apa yang Nabi suruh, bukan kerana kita nak kejar fadilat. Bukan nak kejar fadilat, tetapi dengan fadilat tersebut menambah lagi kekuatan kita, keyakinan kita untuk melakukan amal kebaikan. Bila kita dengar, oh macam ni sikit je, tapi fadilat dia besar, oh kita pun nak ni. Contoh sembahyang berjemaah. Perbezaan sembahyang jemaah dengan sembahyang perseorangan, beza dia 20 berapa? 27 atau 28? 27, betul ke 29? Okey, tuan-tuan datang ke masjid, solat tu yang pertamanya untuk apa? Kejar fadilat dia? Tak. Kita datang ke masjid untuk memenuhi kehendak
perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita datang ke masjid, ini yang disediakan oleh mereka-mereka yang datang ke masjid untuk solat berjemaah. Kita tak nampak yang kata 27 ni macam mana. Apa 27 ni? Kalau kita nampak, kalau sekali lah kita datang sembahyang jemaah, gedebuk depan mata 27,000 sekali satu waktu Allah Ta'ala turunkan 27,000. Agak-agak penuh tak sembahyang masjid? Sekali sembahyang 27,000 dapat depan mata. Habis je salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, gerbuk 27,000. Tak kira lah cash ke cek ke, pergi bank Islam boleh lulus. Nampak? Sebab kita tak nampak. Kalau nampak benda ni, Allah Ta'ala zahirkan benda ni, fadilat ni dizahirkan. Solat zuhur, solat asar, yang mana kita lihatlah mana-mana tempat pun jemaahnya sedikit daripada waktu yang lain. Kalaulah dapat nampak benda ni, fadilat ni, rasanya 5 waktu ni penuh, dah mengalahkan sembahyang Jumaat. Tapi disebabkan tak nampak, Allah Ta'ala hijabkan. Nak dapat benda ni tunggu di akhirat nanti. Maka kerana itulah ada juga yang tak datang ke masjid. Dia lebih selesa sembahyang seorang di rumah. Melainkan kalau orang tu ada kerja ke, ada urusan, itu kita tolak tepi. Kalau kita yang free, yang tidak ada komitmen lain, tapi nak solat di rumah juga seorang-seorang, rugi ya. Sebab apa? Sembahyang di masjid ni satu tuntutan. Nabi dalam satu hadis, Nabi sebut, aku kalau boleh, kalau tak diperberatkan, siapa aku nak pergi rumah mana lelaki yang tak pergi ke masjid ni, aku nak bakar rumah dia. Maknanya berat. Melainkan kalau kita uzur, ada urusan, itu lain cerita. Kita yang tidak ada uzur, yang kita ni waktu kita lapang, hadirlah ke masjid. Banyak manfaat. Kita masuk je pintu pagar masjid, Allah dah buka dah pintu rahmat. Sebab tu masuk masjid kena baca doa juga. Allahumma ftah alayya abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat kepada aku, ke atas aku. Nampak tak? Kita masuk je, kita doa, Allah Ta'ala bukakan pintu rahmat. Kita tak nampak, masuk je. Kita duduk, kita iktikaf saja dalam masjid pun dah ada manfaat. Duduk dalam masjid, belum masuk waktu, duduk dalam masjid, kita tak duduk zikir. Kalau duduk dalam masjid, selagi mana kita berzikir, baca Al-Quran, membesarkan Allah Ta'ala, apa jua perkara yang boleh mendatangkan kebaikan, di situ Allah Ta'ala turunkan rahmat. Bukan itu saja. Kalau ada kuliah, kita duduk dalam kuliah, malaikat yang ada dalam masjid ni semua berdoa kepada Allah. Wahai Allah, ampunilah dosa si fulan selagi mana dia ada dalam majlis ilmu ni. Malaikat yang doa, bukan kita doa.
Malaikat doa ada hijab tak? Tak ada hijab. Doa, kita duduk dalam majlis ilmu, duduk iktikaf, malaikat doa lagi untuk siapa yang duduk iktikaf dalam masjid. Ini semua fadilat-fadilat untuk menguatkan semangat kita untuk beramal. Bukan kita beramal tu nak dapat kelebihan tu. Takut-takut kalau kita buat macam tu tak salah, tapi takut-takut hilang lillahi ta'alanya. Kita beramal nak kejar tu fadilat tu je. Kita belajar, okey, kita buat amal begini, fadilatnya begini. Kita beramal tu, kita nak tahu fadilat tu untuk menguatkan semangat kita. Berapa Allah Ta'ala nak bagi, itu urusan Allah. Tak payah kita sibuk, lepas habis mayang, Assalamualaikum, kita pun kira 27 itu kalau sempurna. Kalau solat kita tak sempurna, macam mana? Qiyam pun bergoyang-goyang, takbir pun tak betul, takbiratul ihram pun tak betul, rukun-rukun tak dijaga, tolak semuanya, tolak habis. Jangan dikira berapa fadilat. Kita belajar, kita nak tahu fadilat tu untuk beri semangat kita, untuk memberi semangat untuk kita melakukan amal kebaikan. Contoh yang lepas, siapa puasa 9 Zulhijjah? Angkat tangan. Satu bagusnya. Walaupun puasa tak angkat tangan, dia tak mau riak, tak mau tunjuk. Baik. Kadang baru ada orang tanya, tak, puasa 9 Zulhijjah ni betul ke? Ada ke? Ya, betul. Ada riwayat yang menceritakan tentang puasa 9 Zulhijjah. Siapa yang berpuasa pada 9 Zulhijjah akan diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang kemudian. Ini fadilat. Kita puasa bukan kerana fadilat tu. Fadilat tu bagi semangat. Kita berpuasa lillahi ta'ala. Ni kena perbetulkan sedikit konsep ni. Jangan ada yang nanti beramal, melakukan amal kebaikan kerana fadilat, takut khawatir hilang lillahi ta'alanya. Takut bertukar pergi kepada lil fadilah, bukan lillahi ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin ambil peluang untuk memberi pesan kepada diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kita berusaha untuk menuruti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana kita mampu, kita berusaha, kita buat. Moga-moga dengan ketaatan kita ini mendatangkan manfaat yang besar di akhirat kelak, insya-Allah. Dan cukuplah sampai di sini saja. InsyaAllah jika ada kelapangan masa dan di lain hari, kita akan sambung kembali pengajian, iaitu perkongsian
ilmu berkenaan dengan syurga dan neraka ni, insya-Allah. Moga apa yang baik itu datangnya daripada Allah, dan apa yang tidak baik itu adalah kelemahan atas diri saya sendiri sebagai insan yang dhaif. Moga-moga sedikit ilmu yang kita dapat pada malam ini memberikan manfaat yang besar kepada kita, dan ilmu ini dapat menuntun diri kita untuk berada di atas landasan yang benar, dan moga-moga ilmu ini juga akan membawa kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala yang indah terperi, dan hiduplah kita di dalamnya kekal selama-lamanya, insya-Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.